Negara kita Malaysia sememangnya banyak memiliki bangunan-bangunan warisan yang amat bernilai. Pemeliharaan adalah merupakan perbuatan atau proses yang mengembalikan sesuatu hartanah kepada suatu kebergunaan melalui pembaikan yang menjadikan ia dapat digunakan secara kontemporari di samping memberi pengekalan kepada bahagian atau rupa bentuk harta itu. Dan yang paling penting, dari segi nilai sejarah, seni bina dan budayanya. Pihak swasta dan pihak kerajaan sememangnya memberikan pandangan yang serius berkaitan bangunan warisan setelah mengetahui potensi dan kepentingan yang terdapat pada setiap bangunan warisan. Di Malaysia, bangunan-bangunan warisan yang terbiar perlu diberikan pemeliharaan. Hal ini kerana setiap daripada warisan yang ditinggalkan pastinya mempunyai sentimental yang tinggi. Antara usaha Jabatan Warisan Negara dalam memelihara bangunan warisan adalah dengan melakukan satu jalan proses pemeliharaan bangunan, yang mana proses pemeliharaan bangunan warisan terbahagi kepada 4, iaitu mengenal pasti kepentingan budaya, mengumpul maklumat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan sebagai perkara-perkara yang berkaitan dengan budi dan juga akal. Istilah budi telah membawa maksud asli pertama dari pandang sempurna, manakala daya pula dimasukkan sebagai akal, jalan fikiran dan juga ciptaan. Budaya kebudayaan juga merujuk kepada bangunan, seni, peralatan, alat permainan, media cetak dan media elektronik serta objek-objek lain yang tegas dan juga nyata. Seterusnya, penyediaan pelan tindakan. Setelah dikenal pasti tahap kerosakan dan cadangan kerja pemeliharaan, peringkat seterusnya ialah penyediaan pelan tindakan yang mengandungi skop kerja serta spesifikasi terperinci. Kaedah pemeliharaan bangunan warisan. Spesifikasi terperinci bermaksud pendekatan dan prinsip kerja yang mesti dipatuhi dan diambil kira dalam pemeliharaan bangunan. Dan yang terakhir, mengurus bangunan dan tapak mengikut pelan tindakan. Penyediaan pelan tindakan seperti skop kerja dan juga penggunaan bahan adalah sangat penting dalam proses pemeliharaan bangunan warisan. Penyediaan pelan tindakan yang mempunyai skop kerja yang spesifik ini akan mempunyai kaedah pemeliharaan bangunan warisan. Seterusnya, bagi pendekatan pemeliharaan yang sistematik. Pertama, dalam menjalankan proses pemeliharaan sesebuah bangunan bersejarah, ia perlu bermula dari bumbung ke permukaan lantai bangunan itu. Hal ini kerana kerja pemulihan bangunan bersejarah perlu mengenal pasti kerosakannya bermula dari bahagian atas hingga bahagian bawah bangunan itu. Ini bertujuan agar proses pemeliharaan dapat dijalankan dengan teratur. Kedua pula, kerja-kerja awalan iaitu penyiasatan bahan mesti dilakukan terlebih dahulu. Kajian awal perlu dilakukan dalam melihat perkembangan pembinaan dan seni bina bangunan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana bangunan-bangunan lama atau bersejarah yang dibuat daripada kayu mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang unik dan berkualiti. Oleh itu, kontraktor perlu menjalankan uji kaji bahan yang digunakan pada bangunan tersebut dengan merekod dahulu binaan struktur bumbung serta jenis kayu. Ketiga, struktur binaan yang perlu diberikan perlindungan dan penunggahan sementara kepada bangunan dalam proses pemeliharaan adalah seperti siling dan lantai. Struktur binaan bagi pemeliharaan siling perlu memberikan penunggahan sementara sebelum kerja pemeliharaan dijalankan. Manakala bagi struktur binaan bagi pemeliharaan lantai memerlukan perlindungan sementara semasa kerja pemeliharaan. Yang terakhir ialah cadangan pemeliharaan mesti dikemukakan dalam bentuk tata cara mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Tata cara yang dilakukan perlulah menghuraikan secara berperingkat proses pemeliharaan ataupun baik pulihan yang dicadangkan supaya mendapat sambutan sama ada dari pihak berkuasa ataupun daripada masyarakat setempat dalam meningkatkan warisan negara. Usaha melalui kaedah konservasi. Kerja-kerja pemeliharaan mesti dikendalikan oleh mereka yang mempunyai kelayakan teknikal dan pengalaman profesional dalam pemeliharaan bangunan warisan. Pada masa itu, usaha yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara dalam pemeliharaan bangunan adalah melantik seorang konservator bagi mengawasi kerja-kerja yang dilaksanakan mengikut garis panduan pemeliharaan. Skop tugas seorang konservator pula perlu mengikuti panduan skop International Council on Monuments and Sites Malaysia ICOMOS. Selain itu, dalam skop konservasi, usaha yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara menjalankan kajian dilapidasi. Sehubungan dengan itu, inisiatif pemeliharaan bangunan yang dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara adalah bertujuan untuk mengekalkan nilai warisan dan nilai sejarah suatu bangunan, monumen dan tapak.
Bukan itu sahaja, malah bertujuan untuk melindungi serta memastikan semua bangunan, monumen dan tapak warisan selamat dan kekal untuk tempoh masa yang panjang untuk menjadi rujukan pendidikan dan kenangan kepada generasi masa kini dan masa akan datang. Malah bukan itu sahaja, bangunan, monumen dan tapak warisan merupakan antara salah satu bukti telah berlakunya sesuatu peristiwa sejarah yang mana ianya menjadi latar fizikal kepada setiap penceritaan berkaitan dengan kronologi sejarah yang akan disampaikan kepada generasi masa depan. Kesimpulannya, Jabatan Warisan Kebangsaan mempunyai tanggungjawab yang menyeluruh dalam usaha memelihara dan mengekalkan warisan negara seperti mana yang telah termaktub di dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Pemeliharaan bangunan adalah satu tanggungjawab sosial yang sememangnya menjadi amanah kepada semua pihak tanpa mengira latar belakang sama ada pihak kerajaan, pihak swasta, pemilik hartanah maupun individu yang ciptakan warisan. Sekiranya kerjasama yang erat berjaya dibuka, maka ianya akan membantu sepenuhnya dalam menjayakan program pemeliharaan bangunan. Usaha-usaha pemeliharaan bangunan warisan yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Warisan adalah sangat banyak. Ianya sangat menitik beratkan nilai estetik yang menjadi kayu ukur dalam memastikan nilai sentimental sesuatu warisan itu tidak hilang atau berubah sebab daripada usaha yang telah dijalankan.